Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi dalam siri khusus bekam secara online. Okey, pada hari ini kita akan menyebut satu lagi topik berkaitan dengan bekam, iaitu persediaan anda sebelum dan selepas berbekam. Okey. So, untuk membuat persediaan sebelum kita pergi berbekam ni, saya bahagikan kepada dua lah. Kita kena buat persediaan dari segi mental dan juga fizikal. Okey. Sebab bekam ni sebelum buat bekam ni banyak perkara yang kita perlu perhatikan, yang kita perlu lakukan. Dan semasa rawatan bekam, selalunya jurubekam ni dia akan melakukan konsultasi, okey, untuk melihat indikasi dan kontraindikasi. Dan kita sebagai orang yang nak pergi bekam ni sebenarnya kena buat persediaan awal sebelum kita pergi bekam. Okey. So, persediaan pertama adalah mental. Dari segi mental tu, sebelum kita pergi bekam tu, kita kena betulkan niat kita, betulkan pemahaman kita terhadap rawatan bekam ni hanya sebagai satu ikhtiar. Okey. Dan jika ada kesan yang baik, alhamdulillah. Dan jika tak ada kesan yang kita ingini, kita jangan rasa kecewa. Okey. Kerana bekam adalah satu ikhtiar untuk kita mencegah penyakit dan merawat penyakit. Dan sebaik-baik ikhtiar adalah ikhtiar yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu dengan cara berbekam. Okey. So, kita kena yakin, satu lagi kita kena yakin dengan amalan sunnah ni boleh bagi kebaikan kepada kita. Walaupun kebaikan tu kita tak expect, okey, dan kita tak rasa secara mendadak, okey, insya-Allah rawatan bekam akan bagi kebaikan terhadap siapa saja yang melakukan amalan ni. Okey. Dan persediaan mental lain adalah kita perlu buat bekam ni dalam keadaan yang tenang dan tidak tergesa-gesa ataupun terpaksa. Okey. Contohnya kita tergesa-gesa nak cepat apa semua tu. Okey, dalam masa, contoh kita tak ada masa yang panjang untuk bekam, kita tergesa-gesa nak pergi rawatan bekam. So, saya nasihatkan anda cari masa yang anda betul-betul lapang. Okey, betul-betul yang tak ada kerja. Okey, baru buat appointment untuk rawatan bekam. Dengan cara tu badan anda akan lebih stabil dari segi mental dan juga fizikal. Okey. Seterusnya kita pergi kepada persediaan fizikal. Sebelum rawatan bekam ni sebenarnya terdapat amalan yang kita boleh lakukan seperti puasa. Okey. Sebagai contoh, jika anda hendak berbekam sebelum pada tarikh, iaitu pada tarikh sunnah, itu 17, 19, 21 dalam bulan Islam setiap bulan. Okey, anda boleh melakukan puasa selama 3 hari, iaitu puasa putih ataupun ayam ubis. Okey, puasa putih ni sebenarnya bagus untuk badan kita, iaitu sebagai salah satu cara untuk kita reset badan kita. Okey. Puasa juga boleh menormalkan balik kandungan gula dalam darah dan bacaan-bacaan lain dalam darah. Okey. Dan boleh menurunkan tekanan darah kita, boleh merehatkan organ kita daripada buat kerja. So, ini adalah satu persediaan yang bagus untuk siapa saja yang nak berbekam, khususnya orang yang nak berbekam pada tarikh sunnah tu. Okey. Dan bila kita nak pergi berbekam tu, pastikan kita dalam keadaan yang bersih lah, bukan dalam keadaan balik daripada bersukan ke, dalam keadaan berpeluh teruk ke, badan basah berpeluh ke. Okey. Dan digalakkan untuk kita berwuduk sebelum bekam. Okey, sebelum bekam juga kita pastikan kita tidak makan berat. Okey, at least kita bekam 2 jam selepas kita makan. Okey, sebab apa? Semasa kita makan, 1/3 daripada kandungan darah kita akan ditumpukan kepada bahagian untuk memproses makanan, khususnya di bahagian perut apa semua tu. So, kalau kita bekam dalam keadaan selepas kita makan ataupun dalam keadaan perut kita penuh dengan proses makanan, ianya akan
ianya akan bagi kesan yang tidak baik lah kalau kita berbekam. Okay. So sebelum bekam juga adalah tidak digalakkan untuk melakukan hubungan suami isteri. Contohnya pagi ni kita nak bekam, malam tu kita tak digalakkan untuk buat hubungan suami isteri supaya kita ada energi untuk kita bekam nanti. Okey. So apabila anda pergi dekat pusat rawatan bekam, selalunya jurubekam ni dia akan melakukan sedikit konsultasi ataupun interview untuk mengenal pasti indikasi dan kontraindikasi. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang kontraindikasi, khususnya kontraindikasi yang mutlak, yang mana keadaan-keadaan di mana anda tidak boleh buat rawatan bekam, saya nasihatkan anda untuk menangguhkan rawatan bekam tu dan menunggu sehingga anda tiada kontraindikasi tu. Okey. Contohnya salah satu kontraindikasi adalah badan kita terlalu lemah. Okey. Contohnya kita dalam keadaan sakit kronik apa semua, badan lemah, tak boleh nak bangun, kita nak pergi buat rawatan bekam tu tak digalakkan lah. Okey. Kecuali kalau jurubekam tu datang ke rumah kita tu mungkin boleh. Dan kalau ada kontraindikasi ni kalau nak buat juga kena dalam jumlah yang selamat dan jumlah kad yang selamat, contohnya 1 hingga 3 kad sahaja. Okey. Dan badan yang terlalu letih. So kalau kita lepas bersukan apa semua tu, kita nak bekam tu adalah satu keadaan yang tidak digalakkan lah. Okey. At least badan kita tidak letih dan ada energi sikit sebelum kita pergi bekam. Okey. Kemudian apakah yang kita boleh buat selepas bekam? Apa benda yang boleh kita buat, apa benda yang kita tak boleh buat selepas bekam? Satu, anda boleh makan tapi hanya untuk alas perut lah. Tidak digalakkan untuk makan berat lagi. Sebab apa? Kalau anda makan berat, 1/3 darah anda akan digunakan untuk proses penghadaman apa semua. Jadi kita baru saja buat darah dan tiba-tiba kita makan berat, kita nak guna darah kita untuk proses ataupun penyerapan makanan tu. So satu benda yang tak bagus lah. Okey, jangan kita makan berat. Kalau nak alas perut boleh. So kemudian tidak melakukan aktiviti yang berat lah. Okay, contohnya lepas-lepas bekam kita nak pergi main sukan apa semua, saya tak galakkan lah. Kemudian rehat dulu sebelum mandi lah. Okey, jangan ada perubahan suhu yang mendadak lah. Okey, sebenarnya kalau mandi selepas bekam ni, dari segi ada pendapat kata tak boleh mandi terus selepas bekam kerana luka tu tak sembuh. Luka tu belum tertutup dan boleh bagi kesan. Okey, tapi sebenarnya kalau kita lihat balik, sebenarnya bekam ni tidak melibatkan luka. Kalau kita buat rawatan bekam ni sehingga ada luka tu, itu adalah satu teknik yang tidak bagus lah. Contoh kita pakai pisau, kita buat sayatan sampai ada luka tu, itu bukan teknik yang sebenar kita buat bekam lah. So kalau kita buat tusukan apa semua, sebenarnya luka tu sekejap saja tutup. Okey. So reason sebenarnya ataupun sebab sebenarnya kita tak galakkan mandi selepas bekam ni sebenarnya untuk kata tidak mahu perubahan suhu yang mendadak pada badan kita lah. So masa lepas bekam tu, flow darah kita ni, kata seluruh darah kita ni mungkin agak sedikit bertambah sebab flow darah kita tu improve semasa buat rawatan bekam. Okey. So itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. So saya harap dapat memberi sedikit manfaat kepada anda semua yang ingin pergi berbekam. Sekian, terima kasih.